Okey, kita sudah di minggu ke-5. Kalau kita refer klip kita ni. Sekejap saya share dulu. Okey, kita buka klip. Untuk last week kita dah ada buat aktiviti sedikit. Itu lebih kepada macam quiz untuk kita check ourselves whether we understand or not based on the previous slide. Last week kita tengok the relational model ataupun relationship model. So, hari ni kita akan tengok model kedua, iaitu dipanggil entity relationship model. Jadi kita dah tengok first model, relational ataupun relationship model. Itu last week. So minggu ni kita akan tengok satu lagi model untuk kita modelkan data menggunakan teknik ER model. So relational model ni kita tengok yang last week punya ni. Bagi ulang kaji, relationship model ni maksudnya kita namakan table tu menggunakan kita referring table kepada relationship. So dia ada beza sikit dengan ER model yang akan kita belajar hari ni. So kalau yang dalam relationship model ni kita menggunakan macam student ni kita panggil dia sebagai relationship ataupun table. Okay, dalam model ni lah. Tapi dalam ER model ini kita panggil dia sebagai entity. Bukan lagi relationship. Okay, dan satu lagi kita tengok di sini cara kita nak modelkan menggunakan relationship model data ni adalah kita menggunakan sama ada bentuk statement macam ni, maksudnya relationship and then followed by attribute ataupun field ataupun column dalam tulisan macam ni. Ataupun kita juga boleh wakilkan dalam bentuk grafikal, tapi dia jadi macam table jugalah, maksudnya ini relationship ataupun table, dan ini dia punya field dan column. Okay, so main different antara relationship model dengan ER model yang kita tengok nanti adalah relationship model ni dia fokus kepada table punya view lah. Okay, ataupun content ataupun data dia ataupun apa dia punya apa ni maksudnya content dia lah. Dan dia tak ada kalau nak tunjuk relationship antara satu table dengan satu table kita tak nampak dekat sini . So ini tapi model ni relational model ni maksudnya dia lebih awal daripada ER model, dia 1970. ER model tu 1976 baru ada orang keluarkan. Ni berkait dengan yang last week punya relational model. So, untuk minggu ni kita akan tengok entity relationship model, ER model. So, ni ada model kedua ataupun cara kedua untuk kita modelkan data kita. Dan ini lebih common ataupun lebih banyak digunakan pakai dalam kita memodelkan database lah. Okay. So relationship model yang sebelum ni tu orang dah tak guna lah. Cuma dia boleh digunakan konsep-konsep dia tu kita pakai. Basically maksudnya kita dah upgrade yang relationship model kepada entity relationship model. So hari ni kita akan cover topik ni. So basically walaupun nampak slide ni banyak, basically dia 3 benda je akan kita tengok, iaitu entity, and then attribute, and then relationship. 3 benda je, entity, attribute, relationship. Okay. Slide ni you all boleh baca, tapi saya tak nak go one by one. Cuma saya nak highlight beberapa yang penting saja. Okay, dalam ER model ni dia menggunakan diagram. So ER model menggunakan diagram. Yang mana dalam diagram tu dia ada beberapa simbol untuk mewakili entity, simbol untuk mewakili attribute, dan satu lagi simbol untuk mewakili relationship. So basically kalau kita sebut ER model dia 3 benda ni, entity, attribute, relationship. Itu yang ada dalam diagram ER. Okay.
ERD, mungkin dia beritahu ERD ni untuk kita modelkan data secara konseptual. Maksudnya secara konsep data tu macam mana. Dia bukan secara nak implement macam mana, tapi secara konsep dia macam mana. Macam blueprint ataupun plan untuk sesuatu data tu. Dan dia bebas daripada mana-mana DBMS, maksudnya dia tidak terikat dengan kalau kita buat ER model tu, dia boleh implement dekat mana-mana database lah. Oracle ke, MySQL ke, sebab dia tak terikat dengan bahasa-bahasa ataupun sistem-sistem database yang ada ni. Dia lebih pada konsep sahaja. Okay, kita tengok yang pertama, entity. Apa yang dimaksudkan entity? Entity dikata kat sini adalah objek. Ni dia, objek. Dia bukan setakat objek. Contohnya apa? Batu adalah objek. Meja pun adalah objek. Student pun adalah objek. Dia adalah objek tapi yang ada data. Objek yang ada data. Kalau batu apa data dia? Tak ada data kan. Kalau student apa data dia? So banyak data student kan. Student ada nama. Ada banyak data lah. Nama tu kan ada nama Ali, nama Abu. So, banyak data tu objek dan data. Kalau batu boleh juga kalau nak kata batu pun ada banyak juga. Batu satu objek dan data-data batu tu contohnya batu sungai, batu kapur, batu marmar. Boleh juga kalau dia ada data dan objek, itu adalah entity. Antara entity yang ataupun objek yang kita boleh klasifikasikan adalah individual. Ni maksudnya orang, okay, berkait dengan orang. Berkait dengan orang macam student lah, ataupun pekerja, ataupun teacher, ataupun lecturer, ataupun admin. Itu berkait dengan orang. So, objek-objek tu dia ada data dia. Kalau admin tu adalah siapa, username dia kan. Tu berkait dengan orang. Dan dia boleh berkait dengan tempat. Okay, tempat. Contohnya negara. Dengan negara satu objek. Data dia apa? Malaysia, UK, US. Semua tu lah satu place. Ataupun Terengganu. Dalam tu ada daerah. Banyak data dia. Ataupun dia boleh juga berkait dengan artikel. Okay. Artikel tu apa? Macam berita lah. Okay. Artikel tentang isu berkaitan, artikel tentang hiburan. So dalam tu adalah data-data dia kan. Mungkin anugerah-anugerah ke, ataupun mungkin nama orang tu berkait dengan orang. Ataupun mungkin cerita-cerita kan. Okay. Dan yang bukan entity adalah environment. Environment tu dia bukan entity ya. Contoh jadi bukan dia environment tu dia boleh jadi entity, tapi environment yang terlalu besar biasanya kita akan pecahkan dia. Dalam environment ni ada entity. Okay. Environment secara umum tu dia tidak ada entity. Contoh Uniza. Uniza tu dia ada pecahan dalam dia. Dalam dia adalah student, ada asrama, ada lecturer. So environment dia semua yang saya sebut tadi tu, lecturer, student, asrama, cafe, semua tu berada di dalam environment Uniza. So Uniza tu dia bukan entity. Entity dia adalah yang kita pecah tadi tu. Ini maksud dia environment. Okay. Ini contoh-contoh entity lah. Kalau individual tu customer ke, worker, supplier. So setiap ni ada data dia. Data supplier, data worker. Tempat, daerah. So setiap daerah pun ada dia punya data dia. Contohnya daerah Kuala Nerus ada nama kampung. Dan macam-macam lah. Macam-macam data yang ada dalam setiap ni. Okay, ni contoh-contoh entity. Ini saya explain tadi tu. An environment cannot become an entity. Sebab dalam environment tu dia ada entity dalam dia. Jadi tak boleh entity dalam entity lah. So, biasa kita tak buat environment tu sebagai entity. Contoh kalau kita nak buat database mengenai entity dalam Uniza.
So Uniza tu sendiri tak boleh jadi entiti sebab dalam semua yang kita akan sebut entiti nanti dia berada di bawah Uniza. Okay, so dalam ER model ni dia menggunakan simbol lah. So simbol bagi entiti kotak 4 segi ni ya. Kotak 4 segi warna tak kisahlah. Tapi simbol untuk entiti kalau kita tengok di 4 segi maksudnya itu adalah entiti. Okay, ni simbol dia. Okay, yang kedua kita habis tentang entiti. So yang kedua berkait dengan attribute. Attribute ni kolom lah ataupun field ataupun jenis type bagi sesuatu entiti. Okay. Ataupun disebut sini karakteristik ciri-ciri itu dipanggil attribute. Sebagai contoh, kita ambil contoh senang. Okay. Untuk seorang student, dia ada attribute khusus, dia ada attribute nombor metrik, dia ada attribute nama student tu. Nombor metrik student, course student, mungkin program student tu dia ambil PP ke, IM ke, KI ke, KRK ke, contohlah course. Okay, tu berkait dengan student. Tu student entity. So, untuk attribute, kita akan wakilkan attribute tu dia berkait dengan entity ya. So, entity ada attribute. Jadi, di bawah entity ni, kotak ni, attribute kita wakilkan dengan bulat ni ya. Bulat and then kita letak anak panah. Kita buat link dengan entity mana dia represent. Okay, bulat and then linkkan dengan entity yang dia represent. So, student ada apa lagi? Ada, katakan ada alamat. Student ada apa lagi? Nombor telefon. Student ada apa lagi? So, kita buat garisan dan bulatkan dia punya attribute. Itu berkait dengan attribute kan. Kemudian dia akan ditikan attribute tu ada beberapa jenis. Satu simple, satu composite. Okay, so metrik nombor ni adalah simple. Maksudnya dia ada satu je. Nama ni mungkin boleh jadi composite. Maksudnya dia boleh jadi dua. Mungkin dia ada first name, last name kan. Maksudnya dalam attribute ni kita boleh pecah lagi attribute apa. Ini yang ni terdiri daripada kalau saya buat tadi first name satu, last name satu. So dia ada dua attribute menghasilkan name. Itu dipanggil multiple ataupun composite attribute. Yang ni tak boleh pecah dah. Matrix number satu je. Tak boleh dah ada bawah dia ada lagi attribute. Tak boleh dah. Maksudnya ini adalah dipanggil simple. Simple dan composite. Okay. Ini contoh lagi composite. So dalam attribute address ada lagi attribute yang berkait dengan dia. Yang address ni terdiri daripada attribute house number, road name, town, postcode and state. So attribute ni menghasilkan satu attribute address. So address ni dipanggil composite lah. Ini gabungan. Okay, so kalau ada composite tu kita just buat tambah lah. Maksudnya kita link. Tadi yang address ni kita link kepada student entity. Tapi ni adalah attribute composite. Maka attribute ni dia bukan link kepada student ataupun entity. Tapi dia link direct kepada composite attribute dia. Yang mana dia represent. Kemudian berkait dengan attribute ni juga, dia ada yang jenis satu value je dan dia ada yang bermacam value. Okay. Katakan saya tambah satu lagi attribute. Untuk seorang student dia boleh ada satu course je, dia tak boleh kejap di KRK. Satu lagi dia KI, satu lagi IM, tak boleh. So, seorang student hanya satu kursus. Seorang student hanya satu metrik nombor. Seorang student hanya ada satu nama. Ini saya buat satu lagi attribute. Katakan saya namakan attribute ni sebagai email. Okay, so email. Seorang student boleh ada berapa email? Boleh ada lebih daripada satu email kan. Dia mungkin seorang student dia ada Gmail, dia ada Putra, dia ada apa lagi Yahoo. Maksudnya dia banyak email. So ini dipanggil single value. Yang satu-satu ni single value. Yang ada banyak value ni kita panggil dia sebagai multiple value lah.
So multiple value attribute yang ada multiple value boleh kita pecah jadikan dia ataupun convert dia kepada entity. So instead kita ini email ni ada banyak, seorang student boleh ada banyak email, maka ini kita akan convert attribute ni jadi entity. So instead dia jadi macam ni, kita akan convert okay. Okay. Change dan kena jadikan dia sebagai entity. Entity jadi apa ni? Kotak lah. Okay, student email. Okay, itu yang dia sebut tentang ni. Tentang multiple dengan solid value lah. Maksudnya satu value dengan multiple value. Saya explain tadi lah. Ni macam dia beritahu contoh kat sini, nombor telefon. So nombor telefon dia ada banyak juga nombor telefon rumah, nombor telefon pejabat ke. Okay. So ini dia akan ada multiple value. So multiple value later on kita boleh convert dia kepada entity. Walaupun dia attribute. Okay, dan satu lagi attribute dia ada dipanggil derive. Derive ni maksudnya dia tidak ada value dia sendiri tapi value dia tu ataupun data dia tu datang daripada attribute yang lain. Okay, contohnya age. Okay, age ni dia datang daripada attribute ni. Dia bukan data sendiri. Contohnya staff ni, staff nombor 1, date of birth katakan 15 November 2021. Age ni dia tidak ada 30. Tapi dia based on kat sini. Mungkin dia based on calculation lah. Dia calculate di sini. So attribute ni dia tidak ada data sendiri. Kita panggil sebagai derived attribute. Dan derived attribute ni kita akan buat dash line dia. Okay, berbanding yang lain ni, ni ada data dia. Ini pun ada data. Ini kita buat dash sebab dia tidak ada data tapi dia link kepada attribute di sini. Apa saja date apa kat sini dia akan follow lah. Okay, data dia. Okay, so age ni pun dia akan berubah-ubah lah mengikut masa kan, ikut tahun kan. Jadi dia akan berubah-ubah. Ni fix dah dua-dua ni. Itu derive attribute. So kalau ada attribute yang berbentuk derive, kita akan buat dash tapi ini still lagi bulat lah. Okay, berkait dengan attribute juga, kita sebut attribute ni attribute dia ada dipanggil domain. Domain tu jenis lah. Domain tu adalah jenis. Maksudnya date of birth ni apa? String ke, integer ke, float ke, ataupun date. Tu jenis-jenis data. Attribute tu dipanggil ada domain dia iaitu jenis dia. Start nombor ni apa? String ke ataupun nombor saja, integer. So itu adalah domain, attribute domain. Inilah. Okay. Dan kita boleh buat range. Contohnya kalau nombor mungkin antara 1 hingga 30 tu range dia. Dan berkait dengan attribute juga, kita boleh buat attribute tu boleh mengandungi null value. Maksudnya tidak ada value. Dia boleh buat macam tu lah. Contohnya ni attribute ni dia boleh ada null value. Apa yang dia boleh ada null value? Mungkin nama jalan tidak ada. So ni boleh jadi null value. Data boleh ada dan data boleh tidak ada. Itu dipanggil null value lah. Okay. Dan berkait juga dengan attribute ni, selain daripada dia ada jenis dia, domain dia, dia ada apa tu value tadi tu, multiple ke single value ke, dia juga ada key. Macam mana dalam relation model dia ada key. So key ni adalah dipanggil primary, iaitu dia mesti unik antara satu sama lain. Okay, contohnya dalam staff ni, staff nombor ni antara data-data yang ada nanti, student name, age ni, patut staff name lah kot. Okay, staff nombor dia berbeza, takkan ada yang sama antara satu nama data tu dengan data yang kedua, data ketiga dan data seterusnya. Tidak ada staff nombor yang sama. Ini dipanggil sebagai key. So yang mana key kita akan gariskan. Okay, nampak dia gariskan. Instead ada di bulat, yang lain semua bulat.
Tapi yang ni ada dia punya attribute name ni kita gariskan, menandakan ini adalah key dia ataupun unit dia. Yang unitnya dekat sini. Kalau kita nak refer, katakan ada dua orang nama Ali. So setelah nombor ni yang akan membezakan Ali yang pertama dan Ali yang kedua. So Ali yang pertama mungkin nombor A01, Ali yang kedua nombor dia B02. So ini yang akan membezakan. Ini dia bagi key lah. Okay, so nak tunjukkan kat sini key kena ada garis. Ini adalah primary key. Yang macam mana juga kita belajar dalam last week punya tu, kita ada satu lagi dipanggil composite key. Maksudnya macam ni, ini tak boleh sama setelah nombor ni, data untuk Ali, data untuk Abu tak boleh sama. Tapi ada juga jenis yang composite key, maksudnya dia kena combine dua ni yang tak boleh sama. Course code boleh sama. Ali contohnya row number. Row number katakan row nombor 1 Row nombor 1 course code dia A1. Okay, row nombor 2 course code dia pun A1 juga boleh. Sebab apa? Sebab dia ada composite. Maksud ini dia bukan satu je yang mesti unik, dia mesti dua-dua ni unik. Walaupun ada A1 untuk row 1 dan row 2 tadi tu, A1 dan B01. A1 sama, ini pun A1 untuk data yang kedua. Dia boleh sama tapi tak boleh dua-dua ni sama. Okay. Dia mesti kita combine dua ni, dia jadi tak sama. Course code dengan set number. Okay, ni composite. So dia sama juga macam pyramid, just tanda apa ni? Underline saja bawah dia. Ini pun kita underline, tapi disebabkan ini composite, kita ada dua attribute yang kita underline. Bila dua macam ni, maksudnya dia kena dua-dua ni baru dah di-consider sebagai satu key. Dia kena ada dua baru dia jadi satu key. Sebab kita buat dua ni. Okay. Habis tentang attribute. Attribute yang bulat-bulat tu ya. Kita dah tengok ni entity 4 segi je. Satu dia entity. Attribute kita tengok ada beberapa attribute yang jenis dash ni derive attribute, maksudnya H ni dia ambil daripada mana-mana attribute dalam ni. Dia bergantung pada attribute dalam ni. And then kita belajar tentang slash underline. Untuk melambangkan attribute tu adalah key bagi entity tersebut. And then boleh ada dua underline untuk attribute jika dia adalah composite key, dia gabungan. Okay. Dan seterusnya adalah yang terakhir adalah relationship. Okay, relationship tu yang menghubungkan entity dengan entity lain. Dia kata two entity. Itu adalah relationship yang menghubungkan dua entity. Dia boleh juga menghubungkan tiga entity. Tapi common dia adalah dua entity lah. Kita hubungkan antara contohnya pelajar dengan asrama. So dia akan ada hubungan pelajar dan asrama dari segi data dia. Okay, so macam mana kita nak gambarkan relationship? Kita menggunakan apa ni? Diamond ni lah. Menggunakan dia punya bentuk dia macam ni. Ni kalau kita nampak dia bentuk diamond ni, dia adalah relationship. So dalam relationship ni biasanya kita guna verb lah. Okay, perkataan verb. Perkataan kata kerja. Contohnya lecturer teach course. Lecturer mengajar khusus. Itu hubungan. Lecturer ni antara attribute dia nama pensyarah. Nombor pekerja pensyarah. Okay. Khusus ni contohnya course code and then course name. Mungkin ada jam kredit kan. Itu attribute dia. Tapi yang menghubungkan dua ni, ni kita letak sebagai relationship. Maksudnya lecturer ada mengajar course. Jadi kita boleh buat satu relationship kat sini. Lecturer dengan course ada saling hubungan satu sama lain lah. Ada data course ni ada dekat lecturer. Data lecturer ni ada dekat course. Itulah.
So jika dua entiti ni ada hubungan antara satu sama lain, maka kita letak simbol relationship. Okay. Maksudnya kalau kita nak tahu lecturer tu mengajar kursus apa, kita akan tengok dekat relationship ni. Okay, dia ada beberapa jenis relationship, type of relationship. Satu dipanggil unary ataupun recursive. Ini contohnya dalam table staff lah, table staff. Staff manage staff. Maksudnya kalau kita ada data tu, ada nama, kemudian kita ada nombor staff katakan. Kemudian kita kata ada supervisor dia. Siapa supervisor dia? Nama Ali, nombor staff 01, supervisor dia Abu. Abu pun nombor staff dia 02, supervisor dia mungkin tidak ada. So ini maksudnya dia satu entiti je ni. Kan satu entiti iaitu dia ada name, nombor staff, supervisor. Tapi semua dalam satu entiti staff. So name, nombor staff, supervisor dia akan jadi, kita buat dia punya attribute. Name, nombor staff, supervisor. Name, nombor staff, supervisor. Okay, sebab kita nak buat entity, kena ada line lah. Kita buat je line. Ini attribute dia. Bila line tu maksudnya kita faham lah tu adalah attribute dia. Okay. So staff, manage staff. Ni maksudnya dalam entity ni dia ada relationship dengan data dalam entity yang sama. Okay. So Ali ni, kita tengok Abu ni, dia link dengan yang Abu kat dalam ni. So dalam entity yang sama. Ini dipanggil unary ataupun satu relationship. And then dia ada binary relationship. Ni dua maksudnya. Macam ni satu entity ni dia akan ada dua entity lah. Okay, student register kursus. Kursus apa student register nak tahu? Kita akan tengok dekat entity ni. Biasanya entity ni yang akan linkkan dua ni dia ada attribute dia juga lah. Sebelum tu kita tengok satu lagi ternary relationship ni tiga hubungan lah. Tiga hubungan. Maksudnya sponsor, scholarship dengan student ni masing-masing berkait. Tiga benda ni. Maksudnya dalam relationship offer ni, kalau kita tengok attribute ni nanti, dia ada maklumat tentang sponsor ID, scholarship ID dan mungkin student ID. So, tiga benda dia akan ada dalam ni. Jadi nak beritahu kat sini, setiap relationship pun ada attribute. Relationship ada attribute juga. Okay, macam ni lah. Tadi kita tengok relationship pada entity kan. Ini relationship pada attribute pada relationship. Sebelum ni kita tengok attribute pada setiap entity ni kan. Sponsor dia ada katakan nama kan. Sponsor berapa yang di sponsor. Student ada nama, nombor metrik, ada nama. So, yang link kan ni, so kita ada nombor metrik, ambil daripada sini. Nama mungkin ambil nama sponsor ni. College ni pun mungkin ambil data daripada sini. So dia ada attribute dia sendiri. Boleh? Dia faham? Okay, ni relationship attribute. And then last sekali kita akan tengok cardinality. Cardinality ni untuk melambangkan number of relationship between entity tu ada entity, number of entity occurrence. Okay. Kita nak tengok berapa banyak. Bila kita sebut relationship tu dia ada occurrence ataupun perkaitan dia tu. Maksudnya contoh seorang pelajar boleh register satu subjek ke atau boleh register lebih daripada satu subjek. Itu dia panggil cardinality. So, ada tiga jenis cardinality, one to one, one to many, many to many. Okay, so katakan contoh dia bagi ni.
Lecturer has a room. Seorang lecturer ada bilik kan. Seorang ada bilik. So lecturer ni dia ada nama, nombor lecturer, nombor telefon lecturer. Itu attribute bagi lecturer. Room ni dia ada nombor bilik, and then mungkin ada keluasan dia kan. Untuk ada location dia kat mana bilik tu kan. Jadi dia ada hubungan. Maksudnya seorang lecturer ada hubungan dengan room ni. So mungkin sini ada lecturer ID ataupun nombor lecturer. Sini ID bagi room tu ataupun room punya number. Okay, itu attribute bagi relationship. Cuma kita nak tengok sini, kita baca macam ni. Kalau saya sebut yang ni, kita nak buat cardinality bagi lecturer kepada room. Jadi kita akan baca satu lecturer boleh ada satu room ke ada banyak room. Seorang lecturer. Dalam kes ni satu lecturer satu bilik je lah. Okay, so untuk mewakili satu lecturer satu bilik, kita akan guna satu line ni. Satu line. Ini maksudnya seorang lecturer boleh ada satu bilik. Okay. Jadi kat sini satu line. Dia kita tengok kat sini. Ni satu line ni maksudnya seorang lecturer boleh ada satu bilik. Dan untuk kita buat cardinality kat sini pula, kita akan baca satu bilik. Satu bilik boleh ada banyak lecturer ke boleh ada satu je saja lecturer. Satu bilik boleh ada banyak lecturer ke ataupun satu saja. So dalam kes ni satu bilik satu lecturer. Jadi satu bilik satu lecturer. So sini dia akan buat satu line saja. Tu one to one lah. Maksudnya kalau sini saya boleh buat 1 kepada 1. Okay. Kalau nak tulis lah. Tapi dalam ER ni kita tak tulis. Kita guna diagram. And then satu bilik. Dia baca terbalik. Maksudnya room ni kalau kita nak baca yang ni. Kita kena baca satu room satu lecturer. Okay. Untuk baca yang ni pula kita akan baca satu lecturer satu room. Ni one to one. Kita tak boleh satu lecturer ada banyak bilik kan. Satu bilik je. Dan satu bilik tu tak boleh ada banyak lecturer. Jadi satu bilik satu lecturer. Jadi you one to one. Tengok relationship yang kedua. Ni kita tengok ni kenapa ada cabang ni. Cabang ni maksudnya banyak. Dia boleh ada banyak lebih daripada satu. Tadi satu line kan. Sekarang ni dia ada banyak. Jadi cara kita nak baca adalah seorang lecturer mengajar banyak kursus. Okay, maksudnya seorang lecturer, satu lecturer boleh ada banyak kursus. Okay. Sebab apa? Jadi satu lagi kita boleh baca untuk kat sini lah. Kenapa sini jadi satu line tak jadi macam ni? 3 kan. Ini dia macam ni kita nak baca. Ini maksudnya satu kursus hanya satu lecturer sahaja. Satu kursus hanya satu lecturer. Jadi kalau kita nak tulis, ini kita akan buat 1M. 1 kepada M lah. Maksudnya seorang lecturer mengajar banyak kursus. So satu data lecturer boleh ada banyak kursus M. M tu many. Tapi yang terbalik kat sini, satu kursus boleh dia ajar satu lecturer saja. Maksudnya satu kursus kita baca yang depan dulu. Satu tapi bukan satu lecturer. Untuk baca kat sini ni adalah satu kursus boleh diajar oleh seorang lecturer saja. Sebab tu dia satu saja. Okay. One to one. Ini one to many. Boleh faham? Tengok. Ni 1M. Satu lagi dia ada relationship. Dipanggil MN relationship. MN relationship. Okay. Ini 1M sebab dia ada satu je lah. 1M. 1M. Satu je. Kalau MN, dia baca ni, seorang student boleh daftar banyak kursus. Betul tak? Okay, so kita akan baca. Kita nak tulis kat sini, seorang student, satu student boleh ada banyak kursus. Okay. Untuk kat sini pula,
kita akan baca satu kursus boleh ada banyak student. Betul tak? Satu kursus database ni boleh ada banyak student. Kalau kita baca dari sini ke sini untuk tengok yang ni, maksudnya satu student boleh ada banyak kursus. Tapi dari sini ke sini, satu kursus pun boleh ada banyak student. Jadi, bila kata satu kursus boleh ada banyak, dia akan jadi macam ni. So, kalau dua-dua ni adalah many, maksudnya ni adalah relationship ni. Relationship yang ni adalah MN. Relationship dia adalah MN. Boleh? Relationship dia many to many. Sini banyak, sini pun banyak. Antara many pun many lah. Kemudian ada satu lagi, bulat. Kalau tengok kat sini, ni okey. Tapi yang ni satu line, ini satu line tapi dia ada bulat kat sini. Bulat ni menunjukkan ataupun menjelaskan dia adalah optional. Okay, kalau dia satu line saja ni maksudnya compulsory at least satu. Okay, mesti ada sekurang-kurang lecturer mesti ada satu kursus. Mesti ada satu kursus. Kalau macam ni, lecturer mesti mengajar tapi optional, dia tak semestinya mengajar kursus. Boleh ada satu kursus tapi dia boleh tidak ada satu kursus. Okay. Ada lecturer yang cuti belajar, dia tidak adalah kursus. Kan? Jadi dalam ni, untuk yang optional tu tak semestinya seorang lecturer ada satu kursus. Kita akan buat ada bulat kat ujung dia tu. Okay. Tapi kalau dia ada, dia hanya ada satu saja kursus. Tapi kalau tidak ada pun, dia boleh tidak ada kursus. Tapi kalau ada, dia ada satu kursus. Satu line ni maksud satu kursus lah. Okay. Itu saja tentang ERD. Ini nak tunjuk tadi environment lah. Macam tadi saya kata Uniza. So Uniza tak boleh lah jadi entity sebab Uniza tu environment. Maksudnya semua worker, inventory ataupun student ataupun entity lain ni berada dalam restoran ni. Dalam kes ni dalam restoran. So yang ni tak boleh lah kita buat sebagai entity je sebab yang ni lah. Okay. Entity dalam dia je kita buat. Dia punya environment dalam ni tak perlulah kita buat sebagai satu entity. Okay. Ini segi guideline lah. Guideline saja. Dia kata tak semestinya book tu sama dengan untuk environment yang lain lah. Maksudnya boot untuk Uniza mungkin ada atribut harga katakan. Book untuk library awal lah. So mungkin tidak ada harga. So dia kata book yang ni atribut dia mungkin tak sama dengan book yang ni atribut dia. Sebab dia berbeza environment. Maksudnya berbeza organisasi. Ini just nak beritahu tu je lah. Sama juga student kan. Student mungkin dekat Uniza ada nombor metrik. Student dekat sekolah tidak ada nombor metrik. So student entity sama. Tapi dekat sekolah dia tak pakai nombor metrik. Mungkin pakai nombor IC saja. Macam tu lah. Okay, ini attribute can be made into entity. Ini saya sebut tadi. Jika seorang student boleh ada banyak college ni kan. Ni seorang student ada banyak college. Maksudnya mungkin ni nama student, nombor metrik tapi college dia ada banyak. Mungkin ada, kita nak include college ni, sekolah rendah dia, sekolah menengah dia, and then metrik buat kat mana, and then universiti buat diploma dekat mana, lepas tu ada lagi degree buat kat mana. So banyak value dekat sini. Sedangkan ini semua single. Nama seorang student satu je, nombor metrik dia satu, tapi college sekolah dia ada banyak. Jadi yang jenis atribut yang ada banyak ni, dia boleh convert menjadi entity. So ni buat nama entity baru dan kita buat relationship. Okay, student boleh ada banyak college. Kes ni college Kediaman ni. Okay, maksudnya mungkin per semester duduk college Kediaman lain. Okay, second semester duduk college Kediaman lain. So kita boleh pecah ni, nak masukkan entity ni yang multiple value ni
Dia boleh pecah jadi attribute ni kita boleh pecah jadi satu entity dan kita linkkan. Maksudnya tadi student direct kepada attribute, sekarang ni kita buat relationship kepada attribute tu dah jadi entity, kita akan buat relationship and then entity tu akan ada attribute dia sendiri. Alright. Okay, ni convert. Okay, dan satu dia tak sepatutnya student dengan course ni ada satu relationship je. Dia boleh buat student dengan course ni ada lebih daripada 2 relationship . Satu register, satu drop. Itu untuk kita wakilkan model data kita. Okay, so kalau kita nak buat ER model, katakan saya suruh buat ER model, buat sistem untuk pendaftaran kursus pelajar. So guideline dia pertama adalah kita kena tahu entiti yang terlibat. Untuk pendaftaran pelajar, apakah entiti yang terlibat? Kena tahu dia kena ada pelajar, kena ada kursus kan. So kena ada 2 tu. Lepas tu kena tahu attribute. Setiap entiti tu pelajar, apa attribute dia. Lepas tu pelajar dengan kursus, apa relationship dia. Lepas tu setiap entiti tu kena tahu key dia. Pelajar tu apa key dia kena guna. Nombor matrik ke, nombor IC ke. So kena tahu. And then domain. So bila kita dah buat attribute bagi setiap entiti tu, pelajar dia ada nama. Kita kena tahu domain bagi nama tu, type je lah. Type nama tu apa, string. Kalau string berapa karakter kita nak allow. Nombor matrik integer. So integer tu berapa integer yang kita nak allow, berapa size dia. Tu kena tahu. Ni step-step dia lah. So itu saja untuk hari ini. So kita tengok satu contoh. ER diagram. Okay. Ni guna teknik ni, cari yang aman ni kita pelajari. Dia ada banyak teknik lah macam ni, dia guna nombor je. Kan 1N, ni M. N lah dia guna buat. Tapi nak cari yang lama. Yang lama guna macam tadi lah. Maksudnya kita guna macam ni. Okay. Ni macam tadi kita buat tak perlu ada. Kita tengok dua ni. Company ada item. Maksudnya company, satu company boleh keluarkan banyak barang lah. Okay. So company dia ada attribute dia name. Dan kalau kita tengok sini, satu company boleh ada banyak barang. Okay. Boleh ada banyak barang dan dia boleh ada satu barang. Satu ataupun lebih banyak. Okay. Ni dia buat. Satu tu dia buat dash macam ni. Dia buat dash ni. Ataupun dash ni sebagai lambang satu. Item ni, satu item, satu barang ni dikeluarkan mesti daripada satu company. Ada satu company. Cara kita baca dia. Mana kita nak baca? Contoh kita baca ni shipping dengan customer. Satu shipping, barang yang kita nak ship tu. Sorry ni. Manilah. Seorang customer boleh ada satu credit card. Satu credit card mesti satu customer. Okay. Ini attribute dia. Ni attribute. Ni customer. Seorang customer. Kalau kita nak baca ini ke sini, kita akan baca seorang. Seorang customer. Boleh ada banyak item ke. Boleh order banyak item ke. Boleh order satu item. So, dia boleh order satu item. Dan dia juga boleh order banyak item. Tapi dia mesti order at least satu item. Okay. Satu barang. Dan kita nak baca dari sini ke sini. Maksudnya nak buat gambar dari sini. Kita nak buat ni. Kita akan baca satu item ataupun satu barang. Boleh diorder oleh ramai customer. Ataupun boleh tidak ada order langsung. So kita buat. Boleh ada banyak. Kita akan buat macam ni. Boleh tidak ada order langsung. Kita buat bulat ni. Okay. So, itu cara kita nak lukis yang ni. Lukis yang ni kita akan baca daripada sini satu item. Boleh ada banyak ke, boleh ada satu ke, boleh tidak ada langsung.
Satu. Ada soalan? Habis dah ni.